Apa sebenarnya yang berlaku di ladang Gilat Jumaat lepas? Sebahagian besar laporan memberi tumpuan kepada kesan selepas kejadian, tetapi cerita penuh mendedahkan satu gelombang keganasan yang terkoordinasi yang bermula jauh sebelum tajuk utama muncul. Hari ini kami akan meluruskan fakta tentang apa yang sebenarnya berlaku, mengapa ia penting, dan apa yang ia beritahu kita tentang ancaman keselamatan yang semakin meningkat di seluruh Judea dan Samaria. Selamat kembali ke Judeacation di JNS TV. Saudara-saudara, nampaknya kita sedang berada di tengah-tengah gelombang baru keganasan di Judea dan Samaria. Jumaat lalu, diumumkan bahawa Ben Binyahu Melt berusia 32 tahun. Semoga Allah menuntut bela atas darahnya. Seorang penduduk Havat Gilad, seorang ahli pasukan tindak balas kecemasan komuniti, Serta seorang askar simpanan IDF telah dibunuh dalam satu serangan tembakan maut. Selain itu, pegawai IDF, Letnan Yuval Ezra, telah terbunuh ketika mempertahankan orang Yahudi di kawasan tersebut. semoga Tuhan menuntut bela atas darahnya. Semuanya bermula apabila Ben Binyahu keluar untuk membantu sekumpulan pendaki yang telah diserang oleh pengganas Arab di kawasan tersebut. Semasa usaha menyelamat, beliau telah ditembak dan terbunuh di tempat kejadian. Ben Binyahu meninggalkan istrinya, Esther, dan dua orang anak perempuan berumur 12 dan 13 tahun. IDF mengatakan bahawa pengganas berjaya merampas senjata Ben Binyahu ketika beliau berdepan dengan mereka dan membunuhnya di tempat kejadian. Askar-askar bertindak balas dan berjaya menumpaskan pengganas tersebut. Ini adalah insiden keganasan yang sangat kejam. Melangnya, saya terpaksa sentiasa mengubah nota saya untuk rancangan ini kerana semakin banyak serangan berlaku minggu ini. Kami mengucapkan takziah kepada keluarga-keluarga mangsa. Hanya sehari sebelumnya pada hari Khamis, pengganas Arab menyerang sukarelawan yang cuba memadamkan api yang sengaja mereka nyalakan. Inilah yang berlaku. Pengganas di Samaria pada hari Khamis, yaitu Tisha B'Av, apabila orang Yahudi berpuasa meratapi bencana sepanjang sejarah, termasuk kemusnahan dua kuil kami di Baitul Maqdis, sengaja memulakan kebakaran di ladang derah Abraham berhampiran Ilon Moreh di Samaria. Pemilik ladang itu, Itamar Cohen, bersama dengan sukarelawan lain, bergegas ke tempat kejadian untuk cuba memadamkan kebakaran itu. Apabila mereka sampai di sana, mereka diserang oleh orang Arab yang bersenjatakan pisau. Cohen tells ditikam berulang kali. Salah seorang sukarelawan yang bertindak pantas membunuh dua daripada pengganas Arab itu, sekaligus menghalang pertumpahan darah yang lebih besar. Cohen telah diterbangkan ke hospital dalam keadaan serius. Istrinya berkongsi bahawa beliau sedar diri, tetapi dalam kesakitan yang teruk. Pasukan keselamatan Israel mengepung kampung berdekatan, Beit Furik, di bawah PA dan menjalankan operasi untuk mengesan mereka yang bertanggung jawab. Ketua Majlis Wilayah Samaria, Yossi Dagan, melawat tempat kejadian. Beliau menyifatkan insiden itu sebagai serangan pengganas yang serius. Beliau menuduh pihak berkuasa Palestin menghasut keganasan dan menggesa kerajaan Israel untuk bertindak dengan, kata beliau, tangan besi. Siasatan terhadap serangan ini masih berjalan. Jadi sekali lagi, pelaku pembakaran Arab memulakan kebakaran. Mereka tahu bahawa rakyat Israel akan tiba untuk memadamkan api dan kemudian mereka melancarkan serangan menikam. Sekarang, kita pernah melihat perkara ini sebelum ini. Berapa kali orang Arab melakukan pengeboman berani mati berganda pada awal tahun 2000-an. Dengan mengetahui bahawa apabila bom pertama meletup, pasukan penyelamat akan tiba dan cuba menyelamatkan nyawa. Apabila mereka sampai di sana, orang Arab akan meletupkan bom yang lain. Matlamatnya adalah untuk menyebabkan sebanyak mungkin pertumpahan darah. Ini adalah strategi kejam yang sama di sini dengan kebakaran dan serangan tikaman yang berlaku selepas itu. Pada hari yang sama, Kamis lepas, seorang askar IDF di utara Samaria cedera ringan apabila seorang pengganas cuba menikamnya. Beberapa jam kemudian, seorang lagi askar cedera ringan dalam cubaan tikaman di Gush Etzion. Dan kemudian kita ada apa yang berlaku pada Syabat yang lepas. Satu kebakaran besar melanda komuniti yang sama, Ladang Gilad, Havat Gilad, memusnahkan 15 rumah, 10 perniagaan, dan lebih daripada 30 struktur. Infrastruktur komuniti itu telah rosak. 100 keluarga telah dipindahkan di tengah-tengah Syabat. Sebanyak 41 pasukan bomba dan penyelamat yang disokong oleh pasukan tambahan telah beroperasi di lokasi kejadian dalam usaha memadamkan kebakaran dan mereka sedang berusaha untuk mengawal sepenuhnya insiden tersebut. Pegawai tempatan di kawasan itu sejak awal lagi mengatakan bahawa kebakaran itu bukan sekadar satu kemalangan, tetapi ini adalah satu serangan hianat api. Dengan kata lain,
keganasan melalui khianat api. Sebuah pasukan penyiasat menyeluarkan kesimpulan awal yang menunjukkan bahawa kebakaran itu bermula dari satu titik pencucuhan selepas puntung rokok dibuang dari sebuah kenderaan ke tepi jalan, lalu membakar tumbuh-tumbuhan kering. Siasatan masih diteruskan, tetapi 2 suspek telah ditahan. Dan siapakah suspek-suspek itu? Pegawai-pegawai dalam pihak berkuasa Palestin. Dan apalagi yang telah kita pelajari, kedua-dua suspek adalah ahli keluarga pengganas Joma yang tinggal di kampung berdekatan, Kfar Kadum. Seorang saudara kepada kedua-duanya, Shadi Joma, adalah sebahagian daripada sel pengganas yang membunuh Yehuda Zoldan yang telah meninggal dunia kira-kira 19 tahun lalu. Shadi juga merupakan seorang pegawai polis pihak berkuasa Palestin pada masa serangan itu dan telah ditahan secara pentadbiran oleh PA selama 19 tahun. Sebelum dia baru-baru ini ditangkap oleh IDF. Sekarang, kita harus menunggu siasatan penuh selesai untuk menentukan apa yang berlaku di sini berkaitan dengan kebakaran ini. Tapi saya berani katakan, ini adalah satu serangan pengganas berupa pembakaran yang disengajakan. Matlamatnya jelas, bakar tanah Israel dan cuba membunuh seramai mungkin orang Yahudi. Dalam kes ini, pentadbir ladang Gilad menyifatkannya sebagai satu keajaiban kerana tiada penduduk yang cedera, walaupun seorang anggota bomba mengalami kecederaan sederhana semasa memadamkan kebakaran itu. Pemimpin komuniti, termasuk Ketua Majlis Wilayah Shomron, Yossi Dagan, berikrar bahawa ladang itu akan dibina semula dengan lebih besar dan lebih baik daripada sebelumnya. Dan mereka yang dipindahkan akibat kebakaran itu akan pulang ke rumah tidak lama lagi. Sementara itu, satu kempen kutipan dana awam telah dilancarkan dan berjuta-juta dolar telah berjaya dikumpulkan dalam tempoh yang singkat untuk menyokong keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Dan seperti yang Dagan telah beri amaran, menghalalkan ucapannya kepada mereka yang memulakan kebakaran itu dan mereka yang cuba membahayakan negara Israel serta rakyat Yahudi. Kamu tidak akan pernah mematahkan semangat kami. Saya mengharapkan keadilan yang pantas terhadap mereka yang melakukan serangan ini dan yang lain yang baru saya sebutkan. Sementara Israel mesti bertindak untuk mewujudkan kesan cegah yang sebenar bagi mengelakkan serangan pembakaran seperti ini pada masa hadapan, terutamanya sepanjang bulan-bulan musim panas yang panas dan kering ini. Saudara-saudara, saya sebenarnya tidak tahu apa yang hendak dikatakan. Bagi saya, ini kelihatan seperti gelombang keganasan di Judea dan Samaria. Saya berdoa agar pemimpin-pemimpin kita di negara Israel mengambil tindakan segera sebelum ada lagi yang cedera. Saya tahu bahawa anggota lelaki dan wanita IDF yang berani sudah bersedia untuk menangani ancaman ini. Sebenarnya, IDF telah mengumumkan operasi besar-besaran menentang keganasan di Samaria selepas serangan berhampiran Havat Gilad, di mana pengganas Palestin membunuh 2 rakyat Israel dan mencederakan 6 yang lain. IDF telah menambah kekuatan tentera dan menangguhkan cuti askar di seluruh kawasan itu untuk menangani masalah tersebut. Setakat ini, 70 suspek pengganas yang dikehendaki telah ditangkap. Kami berdoa untuk keselamatan anggota lelaki dan wanita IDF yang berani, yang sedang menjalankan operasi ini, dan melindungi kami di sini, di Israel. 24 jam, 7 hari seminggu. Kita teruskan. Adakah anda tahu bahawa pihak berkuasa Palestin mempunyai apa yang digambarkan oleh sesetengah pakar sebagai sebuah tentera yang terdiri daripada kira-kira 70,000 anggota bersenjata? Menurut kawan baik saya, Maurice Hirsch, pengarah inisiatif untuk pihak berkuasa Palestin, Accountability dan Reformasi di Pusat Jerusalem untuk Keselamatan dan Hal Ehwal Luar Negeri, pasukan keselamatan PA telah berkembang jauh melebihi apa yang dibenarkan di bawah Perjanjian Oslo. Hirsch berkata, PA pada asalnya hanya dibenarkan mempunyai pasukan polis terhad untuk mengekalkan ketenteraman awam. Sebaliknya, beliau berhujah bahawa ia telah berkembang menjadi satu pasukan tentera yang lengkap, bersenjata dengan puluhan ribu senjata, kenderaan berperisai, dan juga senjata berat. Untuk memberi gambaran tentang ancaman itu, Hirsch menyatakan bahawa kira-kira 6,000 pengganas telah menceroboh masuk ke Israel semasa pembunuhan beramai-ramai pada 7 Oktober. Beliau berhujah bahawa pasukan bersenjata di Judea dan Samaria hari ini adalah kira-kira 10 kali ganda lebih besar. Beliau juga memberi amaran bahawa kawasan paling padat penduduk di Israel hanya terletak 14 hingga 22 km dari wilayah yang dikawal oleh PA. Bermaksud berjuta-juta rakyat Israel akan berada dalam jangkauan sekiranya pasukan tersebut berpaling menentang negara Israel. Menurut laporan Hirsch, pasukan keselamatan PA telah berkembang sebanyak 400% sejak Intifada Kedua atau Perang Oslo dan kini berjumlah kira-kira 70,000 anggota. Ini walaupun perjanjian era Oslo menghadkan jumlah pasukan kepada sekitar 30,000 orang. Hirsch menyimpulkan bahawa Israel sepatutnya berhenti menganggap pasukan ini sebagai perkhidmatan polis dan sebaliknya melihat mereka sebagai ancaman ketenteraan yang berpotensi, menyeru supaya mereka didemilitarisasikan, pengawasan yang lebih ketat, dan pengakhiran latihan ketenteraan yang dibiayai oleh pihak asing. Hirsch memang betul.
Kita tidak boleh mengabaikan realiti ini. Saya telah berhujah bahawa Israel perlu keluar sepenuhnya daripada perjanjian Oslo. Sekurang-kurangnya, Israel sepatutnya menguatkuasakan apa yang sudah ada. Kesimpulannya, kita tidak boleh terus mengabaikan tentera ini di depan pintu kita. Seterusnya, Palestinian Media Watch minggu ini berkata bahawa dalam kalangan rakyat Israel, pembunuhan 2 askar Israel oleh sekumpulan Arab di Ramallah pada Oktober 2000 mungkin merupakan salah satu insiden tunggal yang paling diingati dan mengerikan dalam kempen keganasan 5 tahun oleh PA, yang dikenali sebagai Intifada kedua dari tahun 2000 hingga 2005. Foto yang terkenal kerana keburukannya tentang seorang rakyat Palestin menunjukkan tangannya yang berlumuran darah dari tingkap kepada orang ramai dikenali oleh semua rakyat Israel. DPA, para pembunuh dan pelaku lain dalam insiden lynch di Ramallah, masih diraikan dan dihormati oleh pegawai PA walaupun selepas 26 tahun. Antara mereka yang baru-baru ini dibebaskan ialah Zayat Hamuda, yang terlibat dalam lynch terhadap anggota simpanan Israel, Vadim Nurhitz dan Yossi Avrami. Dia telah dibebaskan sebagai sebahagian daripada perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tebusan tahanan Israel Hamas pada Januari 2026. Mari kita ingat bahawa selepas 2 askar IDF secara tidak sengaja memasuki Ramallah, sekumpulan perusuh telah menangkap mereka dan membawa mereka ke balai polis PA, di mana mereka telah diseksa, dibunuh dan mayat mereka dikerat-kerat. Hamuda adalah orang yang membakar mayat Nurhitz. Sebaik sahaja Hamuda dibebaskan, pegawai kanan PA bergegas untuk menyambut dan memuji beliau. Antara mereka ialah Gubernur Daerah Ramallah, Leila Ghanem, yang berkata beliau berasa bangga untuk menyambut Hamuda dan menggambarkan para pengganas yang dipenjarakan sebagai, petikan, suara yang membimbing rakyat kita. PMW telah mendokumentasikan sokongan dan kebanggaan PA terhadap tindakan pengganas yang dianggap wira serta pembunuh 2 askar Israel dalam insiden lynch tersebut. Mari kita saksikan klip ini. Saya kini berada bersama keluarga tahanan wira Habis Biut yang dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup di penjara penjajah. Saya juga berada di rumah tahanan wira Muhammad Nuarah yang juga dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Semoga Allah membebaskan Muhammad. Masya Allah, dia mempunyai seorang pemuda yang sangat baik dan membanggakan. Saya sangat berbangga mempunyai abang seperti Muhammad. Kami sangat bangga dengannya dan dia membuat kami berasa bangga. Kami kini telah sampai di rumah Jawad Abu Kuroh, tahanan wira itu, yang juga dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Kami mendoakan kebebasan untuk beliau dan semua tahanan kami. Terdapat banyak lagi contoh bagaimana pihak berkuasa Palestin memuji dan menghormati pengganas yang tangan mereka berlumuran darah sebagai wira. Hakikatnya, inilah masyarakat yang hidup di kalangan kita di sini, di Judea dan Samaria, bukan jauh di Gaza, tetapi betul-betul di sebelah kita. Ini adalah kepimpinan yang memuji keganasan dan meletakkan pengganas dalam senarai gaji mereka. Ini adalah kumpulan yang mempunyai beribu-ribu askar di bawah kawalan mereka yang sepatutnya memerangi keganasan. Namun, seperti yang disebut beberapa minit lalu, berkaitan dengan ladang Gilad, mereka tidak memerangi keganasan. Mereka sendiri adalah pengganas. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin perlu dihadapi oleh Israel apabila keadaan reda di medan konflik dengan Iran. Bagi mereka yang tinggal di Judea dan Samaria, sentiasa berjaga-jaga dan berwaspada, kerana inilah realiti kita di sini. Seterusnya, Belanda mengumumkan minggu ini bahawa mereka akan melarang import dari apa yang mereka panggil penempatan Israel di tebing barat bermula pada 22 September. Belanda akan menyertai Ireland, Belgium dan Spanyol antara negara Kesatuan Eropah yang telah mengenakan sekatan perdagangan dengan penempatan tersebut, yang mereka anggap berada di wilayah yang diduduki. Semua negara tersebut juga mengiktiraf apa yang dipanggil sebagai negara Palestin. Menurut laporan, larangan itu akan dikenakan ke atas import, pembelian, dan penjualan barangan yang berasal dari penempatan haram Israel yang terletak di wilayah Palestin menurut kementerian mereka. Sekali lagi, kita bercakap tentang larangan ke atas produk Yahudi dan hanya produk Yahudi sahaja berdasarkan geografi. Belanda mengalu-alukan produk Yahudi yang dihasilkan di Amsterdam, Paris, atau New York, tetapi tidak produk Yahudi yang dibuat di Judea. Keputusan itu menyebut seluruh kawasan tersebut sebagai wilayah Palestin, mengebaikan bahawa Israel mempunyai kuasa di kawasan C. Biar jelas, semuanya tanah Israel. Tetapi buat masa ini, larangan itu terpakai kepada semua kawasan, termasuk kawasan yang, di bawah perjanjian antarabangsa, berada di bawah kawalan penuh Israel. Keputusan itu bukan dibuat untuk membantu orang Arab, kerana orang Arab yang bekerja di syarikat Israel di Judea dan Samaria akan menjadi yang pertama kehilangan pekerjaan jika ini menjejaskan keuntungan syarikat. Tidak, keputusan itu dibuat untuk menyasarkan Israel dan orang Yahudi. Belanda tidak mengeluarkan larangan terhadap produk dari mana
mana-mana negara lain di dunia yang sedang menghadapi sebarang pertikaian tanah. Sekarang, biar jelas. Apa yang sedang dihadapi oleh Israel bukanlah pertikaian tanah. Ia adalah pertembungan antara nilai-nilai Yahudi Kristian dan mereka yang menganut fahaman kultus maut jihad. Tapi itu bukan perkara utama. Belanda melihat perkara ini sebagai pertikaian tanah dan telah memihak berdasarkan naratif palsu. Dan itulah sebabnya EU selama hampir 2 dekad telah membina rumah haram untuk orang Arab di kawasan C. Matlamatnya adalah untuk mengusir orang Yahudi dan mewujudkan sebuah negara Palestina yang kononnya. Seperti yang kita sedia maklum, entiti seperti itu akan menjadi ancaman kewujudan kepada negara Israel. Tetapi selagi Anda tidak membeli cherry dari Gush Etzion atau wine dari Shiloh, karena itulah sebabnya kita tidak mempunyai keamanan. Betul? Saya katakan, malulah Belanda dan semua negara lain yang mendiskriminasi satu-satunya negara Yahudi. Ini satu lagi kisah yang menimbulkan persoalan serius tentang peranan kesatuan Eropa di Judea dan Samaria. Menurut kumpulan pemantau Israel, Regavim, sebuah kawasan rekreasi haram milik pihak berkuasa Palestin yang dibiayai oleh EU, baru-baru ini ditemui di tanah milik negara Israel di kawasan C. Ini terletak berhampiran komuniti Sanor yang diwujudkan semula di utara Samaria. Tapak tersebut merangkumi pintu masuk utama yang besar, jalan akses, taman permainan, bangku, dan kemudahan awam lain. Regavim berkata, papan tanda rasmi di lokasi tersebut mengenal pasti Kesatuan Eropah sebagai penaja projek itu. Organisasi itu berhujah bahawa ini adalah sebahagian daripada strategi yang lebih luas untuk mewujudkan realiti di lapangan dengan memperluaskan pembinaan haram Palestin di seluruh kawasan C. Regavim juga menegaskan apa yang dipanggilnya sebagai kemunafikan yang terang-terangan. Beberapa minggu lalu, EU telah mengenakan sekatan ke atas Regavim sendiri, menuduh organisasi itu menggunakan sistem perundangan Israel untuk mencabar pembinaan haram oleh rakyat Palestin. Sekarang, Regavim berkata, EU secara serentak membiayai pembinaan haram di atas tanah milik negara Israel sambil menghukum mereka yang mendedahkannya. Kumpulan itu menyeru pihak berkuasa Israel untuk merobohkan kompaun tersebut dan menguatkuasakan undang-undang Israel di kawasan C. Dan itulah sebenarnya perkara pokoknya. Menguatkuasakan undang-undang menghalang EU daripada melanggar undang-undang dengan membiayai projek haram untuk mewujudkan sebuah negara pengganas di tengah-tengah kita. Tetapi itulah yang akhirnya akan berlaku jika EU dan pihak lain mendapat apa yang mereka mahukan. Ini adalah satu kisah yang menimbulkan kebimbangan keselamatan yang serius di Baitul Maqdis. Polis Israel telah menahan 17 penduduk PA yang berada secara haram dari Judea dan Samaria selepas mereka ditemui tinggal di dalam sebuah sekolah di kawasan kejiranan Beit Safafa, Baitul Maqdis. Menurut polis, kumpulan itu telah menukar sebahagian daripada sekolah tersebut menjadi tempat tinggal lengkap dengan katil, tilam, pancuran mandi dan barangan peribadi. Penemuan itu berlaku selepas ibu bapa yang bimbang memaklumkan pihak berkuasa tentang aktiviti mencurigakan ketika sekolah tersebut menganjurkan kem musim panas untuk kanak-kanak. Pegawai sekolah percaya lelaki-lelaki itu telah bersembunyi di dalam bangunan tersebut selama sehingga 10 hari sebelum mereka ditemui semasa rondaan keselamatan rutin. Kesemua 17 suspek telah ditangkap dan dibawa untuk disoal siasat. Polis berkata mereka tidak bertolak ansur langsung terhadap tinggal secara haram dan pencerobohan, terutamanya di kemudahan yang digunakan oleh kanak-kanak, dan mereka berikrar untuk terus menguatkuasakan undang-undang bagi melindungi keselamatan awam. Syukur kepada Tuhan, mereka telah ditangkap dan tiada siapa yang cedera. Dan akhirnya, minggu ini, mari kita akhiri dengan beberapa berita positif. Sebuah komuniti Yahudi baru sedang bertapak di utara Samaria. 12 keluarga perintis telah berpindah ke Ebal, sebuah komuniti yang baru ditubuhkan di Gunung Ebal, terletak di utara Skem. Antara mereka ialah Noam dan Naima Ozri yang meninggalkan komuniti Piduel untuk membantu membina apa yang mereka harapkan suatu hari nanti akan menjadi sebuah bandar dengan 600 keluarga. Walaupun tinggal di dalam karavan sementara tanpa bekalan air pipe, gas, atau jalan berturap, keluarga-keluarga itu berkata mereka komited untuk memperkukuhkan kehadiran Israel di kawasan yang sangat strategik itu. Komuniti itu sudah pun mempunyai sebuah yeshiva pertanian dengan 15 pelajar. Dan elektrik kini dibekalkan melalui tenaga surya. Noam berkata, langkah ini bukan sekedar membina rumah. Dia berkata bahawa orang Yahudi telah menunggu dan berdoa untuk perkara ini selama 2000 tahun. Dia juga menyatakan bahawa sinagog Ebal diselaraskan secara unik untuk menghadap kedua-dua makam Yusuf dan Bukit Baitul Maqdis di Jerusalem. Majlis Wilayah Samaria membayangkan Ebal sebagai salah satu daripada beberapa komuniti baharu yang bertujuan untuk mengukuhkan pegangan Israel di utara Samaria. Noam Ozri menambah, ini adalah bukti bahawa penebusan semakin hampir. Dan itu sahaja untuk Judaization minggu ini.
Terima kasih banyak kepada penerbit Barbara Haminov, Drew Terra, R. Wogelanter, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, pengguru stesen Yuri Svedetsky, dan penyunting video Olga Senatov. Pastikan Anda menyimak semua program hebat di JNS. Berikan kami super thanks. Langgan, dan sudah tentu layari jns.org untuk semua berita terkini dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Kita jumpa lagi minggu depan di sini, di rancangan Judaication, hanya di JNS TV.